Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, kembali lagi kita dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5 bersama saya, Cikgu Sarah. Okey, jadi hari ini kita akan sambung lagi topik kita iaitu Teknologi Rumah Tangga bahagian 3. Okey, bahagian 1 hari tu kita dah tengok tentang mata jahitan. Okey, bahagian 2 kita dah tengok tentang alatan jahitan. Jadi bahagian ketiga ni adalah sambungannya lagi lah. Okey, dah bersedia semua? Okey, dalam bahagian ketiga ini kita akan lihat bagaimana kita nak menghasilkan artikel jahitan. Okey, sebelum tu mari kita sama-sama baca objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, 4.3.2 melakar reka bentuk artikel jahitan yang akan dihasilkan. Jadi hari ini kita semua akan menghasilkan lakaran. Okey, dan yang kedua 4.3.3 menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan. Jadi setiap lakaran tu kita akan nilai dan kita akan buat improvement lah, penambahbaikan dia. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada kriteria kejayaan. Okey, terdapat 3 kriteria kejayaan. Yang pertama, dapat menghasilkan 2 lakaran face mask. Okey, jadi dah ada idea. Hari ni kita nak buat tentang face mask. Okey, yang kedua, dapat melakukan penilaian terhadap lakaran awal. Okey, daripada lakaran awal tu kita akan nilai kesesuaiannya. Okey, dan yang ketiga dapat menghasilkan dapat menghasilkan lakaran akhir yang sudah ditambah baik. Okey, jadi bagi menghasilkan artikel jahitan ni kita akan melakukan proses kerja seperti berikut. Ada 6 proses kerjanya. Okey, yang pertama kita perlu menjana idea kreatif. Okey, yang kedua, kita perlu melakar beberapa reka bentuk artikel jahitan. Okey, lihat keyword di sini ya. Beberapa. Maksudnya artikel jahitan tu lakarannya mesti lebih daripada 1. Dia ada beberapa. Bukan satu je, dia ada banyak lah lakaran tu. Beberapa lakaran. Okey. Yang ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadi kita akan nilai lakaran kita tu, yang mana yang kurang kita akan tambah baik lagi lah. Okey, yang keempat, mengira dan membuat anggaran kos. Yang kelima, menghasilkan artikel jahitan menggunakan alat dan bahan yang sesuai. Jadi kita nak buat jahitan tu kita mesti guna bahan yang sesuai, tu yang penting tu. Okey, dan yang keenam membuat perbentangan artikel jahitan. Jadi di akhir topik ni semua orang perlu bentangkan artikel jahitan yang telah dihasilkan. Okey, jadi kita ada 6 step. Tapi hari ni kita cuma akan buat step yang pertama, kedua dan ketiga sahaja, iaitu jana idea kreatif. Lepas tu kita akan keluarkan idea tu dalam bentuk lakaran. Okey, dan yang ketiga kita akan membuat lakaran dan kita akan menilai lakaran, dan membuat penambahbaikan. Jadi lakaran tu ingat tak boleh satu je, mesti lebih daripada satu lakaran. Okey, dah sedia? Okey. Langkah yang pertama, menjana idea kreatif. Jadi bagaimana kita nak jana idea yang kreatif? Daripada mana datangnya idea tu? Takkan dia tiba-tiba je. Okey, jadi kita lihat daripada mana datangnya idea yang kreatif. Okey. Idea yang kreatif ni, idea reka bentuk sesuatu artikel jahitan, dia terhasil daripada situasi ataupun masalah yang berlaku di sekeliling kita. Jadi, at first kita mesti ada situasi, mesti ada masalah. Okey, daripada situasi dan masalah itulah kita akan fikirkan macam mana saya nak overcome masalah ni, macam mana saya nak overcome situasi ni. Jadi, daripada situlah terjananya idea kreatif. Okey, jadi sebagai contoh, cikgu bagi contoh. Okey, semasa kelas pendidikan seni,
Okay, guru minta kamu untuk bawa watercolor, cat air untuk melukis. Tapi masalahnya di sini, bila kita melukis, biasanya baju kita akan kotor. Betul? Okay, jadi apa yang perlu kita buat untuk mengatasi masalah ni? Biasanya apa? Okay, jadi kita akan bawa apron. Betul? Okay, jadi untuk mengatasi masalah ni, kita akan menghasilkan artikel jahitan iaitu apron. Okay, jadi nampak tak kat sini? Daripada satu situasi ataupun masalah yang berlaku, kita dapat menjanakan idea kreatif. Okey, jadi untuk kelas hari ni, contoh situasi yang kita nak buat hari ni, sepanjang pandemik COVID-19 ni, murid-murid diminta untuk sentiasa memakai face mask setiap hari semasa berada di sekolah. Okey, jadi awak perlu pakai face mask setiap hari. Jadi apa yang awak perlu daripada masalah ni, apa yang perlu kita lakukan adalah menghasilkan artikel jahitan kita sendiri iaitu face mask yang dijahit sendiri. Jadi face mask tu dapat digunakan setiap hari. Balik rumah, basuh, gantung, jemur, kering, esok dapat pakai lagi. Dan dia menjimatkan kos. Okey, cikgu bagi contoh situasi sepanjang pandemik COVID-19 ni, murid-murid diminta untuk sentiasa memakai face mask setiap hari semasa berada di sekolah. Dan seperti yang kamu tahu, face mask tu tak boleh diulang pakai. Yang disposable punya yang warna biru selalu kita pakai tu, dia tak boleh diulang pakai. Kalau kita dah pakai sehari, kita dah pakai selama beberapa jam, 6 jam macam tu, kita kena buang. Kita tak boleh pakai lagi esok. Jadi dia melibatkan kos. Maksudnya kita kena sentiasa beli face mask tu. Kena sentiasa ada stok kat rumah tu. Jadi macam mana kita nak menangani masalah ni, menangani situasi ni, di mana kita perlu beli face mask setiap hari untuk dipakai di sekolah, dan yang melibatkan kos. Jadi macam mana? Okey. Apa penyelesaiannya? Okey. Jadi penyelesaiannya, daripada situlah wujudnya idea orang membuat ataupun orang menjahit satu artikel jahitan iaitu kita panggil sebagai face mask yang boleh diguna pakai. Dia daripada kain, daripada fabrik, dia boleh dibasuh. Maksudnya kita dah pakai seharian, balik sekolah, masuk dalam washing machine ke, basuh ke, basuh, sidai, jemur sampai kering, esok kita boleh pakai lagi. Balik sekolah, basuh lagi, esok lagi boleh pakai lagi. Dan jadi kat sini dia menjimatkan kos. Tak perlu beli face mask banyak-banyak. Okey. Jadi bila kita dah dapat menjana idea kreatif tu, okey, aku nak buat face mask. Jadi kita masuklah kepada step yang kedua. Step yang kedua iaitu membuat lakaran. Okay, jadi dalam step yang kedua ni kita akan buat lakaran face mask. Okay, untuk kita membuat lakaran, okay, masalah tadi telah diatasi dengan menghasilkan reka bentuk jahitan iaitu face mask. Okay, jadi lakaran kamu perlu sekurang-kurangnya 2 lakaran idea untuk projek individu. Maksudnya kalau seorang murid yang buat, contohnya Hazim seorang yang buat, jadi Hazim perlu lakukan 2 lakaran idea. Okey, yang kedua, 1 lakaran idea seorang sekiranya ia adalah projek berkumpulan. Okey, sebagai contoh Batrisha, Damia, Bayati, dia duduk satu kumpulan. 3 orang. Okey, tambahlah lagi seorang, Wawa. Okey, Batrisha, Bayati, Wawa dengan Damia satu kumpulan. Jadi setiap seorang perlu menyumbangkan 1 lakaran. Lakaran dia sendiri. Okey, jadi total tadi ada 4 orang satu kumpulan. Setiap seorang tu menyumbang 1 lakaran, dia dah jadi 4 lakaran. Okey, jadi kalau berkumpulan, seorang 1, tapi sekiranya individu mesti sekurang-kurangnya 2 lakaran. Tak boleh lakar 1 terus pilih. Tak, kita mesti ada lebih daripada 1 lakaran.
Okey, poin yang ketiga, lakaran mestilah lengkap dan perlu disimpan sebagai evidence, sebagai bukti. Okey, lengkap kat sini maksudnya macam mana? Okey, lakaran awak face mask tu perlu ada ukuran dia. Berapa sentimeter panjang, berapa sentimeter lebar. Perlu tulis juga material apa yang digunakan. Saya guna material kain macam ni, saya guna kain cotton, saya guna kain apa. Okey, jadi perlu ada detailsnya, mestilah lengkap. Okey, lakaran itu juga akan digunakan semasa perbentangan nanti. Maksudnya presentation nanti, kita akan tunjukkan lakaran dulu sebelum kita tunjukkan final product. Okey, jelas tak? Okey, jelas Okey, jadi sekarang kita akan tengok kepada lakaran. Okey, jadi kat sini adalah beberapa contoh lakaran face mask yang boleh awak lakukan. Okey, yang pertama yang ini face mask yang macam biasa kita pakai. Dia mempunyai kedutan dia ada lipatan dia dekat sini. Okey, jadi membolehkan kita tarik dia sehingga ke bawah dagu. Okey, lakaran yang kedua yang ini, okey, ini face mask dia berbentuk macam shield. Dia dah dipotong melengkuk mengikut muka. Okey, lakaran yang ketiga seperti lakaran yang pertama tu, dia face mask tapi awak lihat tali dia berbeza. Okey, dan lakaran yang keempat seperti lakaran yang kedua tu tadi. Betul, lakaran kedua. Tapi kita ada adjustable. Dia punya ear loop dia tu adjustable. Boleh adjust ikut saiz muka. Jadi ini contoh lakaran yang pertama sebagai contoh saja. Okey, jadi lakaran kamu perlulah jelas dan dilabelkan di sini berapa lebarnya. Okey, labelkan juga berapa tinggi dia. Perlu labelkan, kira lah nanti ambil face mask yang sedia ada tu, ukur. Berapa lebar, berapa tinggi. Okey, dan nyatakan apakah material yang kamu perlu gunakan sebagai dia punya penyangkut telinga dia, ear loops dia, kita gunakan material apa dan apakah material yang kamu gunakan untuk fabric, untuk face mask tu, fabric apa. Okey, kalau ada corak, lukiskan coraknya. Okey, ini contoh lakaran pertama, idea yang pertama. Okey, contoh lakaran kedua, nak buat face mask jenis yang satu lagi tu. Okey, juga perlu labelkan apakah material yang digunakan, berapa dia punya ketinggian dia daripada hidung hingga ke dagu sini dan apa material yang digunakan untuk ear loops dia. Okey, jelas. Seterusnya langkah yang ketiga, step yang ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Okey, jadi dia first kita akan nilai dulu lakaran dan kita akan buat penambahbaikan sebelum kita akan mengira kos dan menghasilkan artikel jahitan. Okey, jadi macam mana kita nak menilai lakaran? Okey, kita boleh menilai lakaran menggunakan dia punya jadual dia. Okey, buku teks muka surat 12 ada jadual yang digunakan, jadual penilaian. Okay, yang ini muka surat 12 itu jadual penilaian dia. Okey, kita tengok jadual penilaian yang cikgu dah buat. Okey, contoh yang pertama elemen. Rupa perlu dinilai dari segi rupa, dari segi saiz, dari segi nilai dia. Okey, boleh juga dinilai dari segi keselesaan sebab kita nak pakai mesti kita nak yang selesa. Okey, huraian dia kita tengok ya. Okey, rupa dari segi reka bentuk dia. Sesuai ke tidak sesuai? Kalau sesuai, tik. Kalau tak sesuai, tik yang sini. Okey, saiz. Saiz face mask, ingat. Awak mungkin perlu face mask yang kecil sikit berbanding. Dia ikut saiz muka. Kalau muka kecil, macam muka Aizam kecil, okay, dia perlu face mask yang lebih kecil. Kalau orang tu muka dia cabi sikit, dia perlu face mask yang lebih besar. Okey, nilai dia corak pada permukaan fabric. Sesuai ke tak sesuai? Okey, dan catatan. Boleh rujuk dalam buku. Cara membuat, cara menulis dia. Okey, seterusnya membuat penambahbaikan selepas lakaran tersebut dilukis dan dinilai. Okey, jadi sekarang masa untuk melakukan penambahbaikan. Jadi kita lakar dulu, kita nilai, selepas itu kita akan buat penambahbaikan.
baikan. Okey, lakaran tersebut perlu ditambah baik sebelum dijadikan panduan untuk menghasilkan jahitan. Jadi macam mana kita nak tambah baik dia? Okey, mungkin kita boleh gabungkan lakaran 1 dengan lakaran 2 untuk hasilkan lakaran 3. Ataupun kita boleh ambil elemen-elemen yang penting. Contoh, orang perempuan dia pakai face mask. Kalau pakai ear loop susah. Kita kan pakai tudung. Okay, jadi telinga tu tak dapat nak letak dekat ear loop tu, tak dapat letak telinga. Jadi kita nak buat penambahbaikan daripada face mask yang sedia ada, mungkin kita boleh buat face mask yang kita panggil sebagai head loop. Head loop maksudnya dia sarung je lepas ni. Kita tak perlu pakai face mask extender lagi. Kita pakai head loop je. Jadi kalau tidak kan kita pakai face mask extender, bila nak keluar, alamak, mana face mask extender saya? Korek dalam handbag, tak jumpa. Kan susah. Okay, jadi kita buat penambahbaikan, kita pakai head loop untuk yang pakai tudung lah. Head loop dia sarung je. Dia punya tali dia panjang. Mungkin itu penambahbaikan dia. Ataupun mungkin penambahbaikan dia awak nak letak metal. Nak letak metal strip, nak letak besi kat sini. Sebab hidung awak terlampau mancung. Jadi kalau tak letak metal tu dia terbuka. Okay, itu mungkin penambahbaikan dia. Jadi fikirkan penambahbaikan apa yang perlu dalam face mask awak. Okey, semasa membuat penambahbaikan, kita perlulah bersikap rasional dan tidak berat sebelah. Ini khusus untuk kerja berkumpulan. Contoh, kerja berkumpulan. Dalam kumpulan tu awak minat sangat dengan Ali. Contohlah. Okey, jadi awak pun walaupun design Ali tu tak berapa, nak kata tak berapa sesuai, tapi sebab terlampau minat, Ali tu terlampau famous sangat, jadi semua orang pilih design dia. Takut nak kecilkan hati dia. Tak boleh. Tak boleh bersikap berat sebelah, mesti bersikap rasional. Mesti pilih design yang paling sesuai, yang paling bagus. Tak boleh berat sebelah. Saya suka dia, jadi saya nak pilih design dia. No, tak boleh. Mesti rasional dan tidak bersikap berat sebelah. Okey. Next. Okey, tugasan minggu ini. Jadi ada 4 tugasan. Banyak tugasan. Okey, tugasan yang pertama. Lukiskan lakaran pertama. Lakaran face mask yang pertama. Yang kedua, lakaran yang kedua. Ingat ini kerja individu. Jadi lakaran yang pertama, lakaran 1 dan lakaran 2. Tugas yang ketiga. Buat jadual penilaian seperti yang muka surat 12 dalam buku teks tu tadi. Nilaikan kesesuaian lakaran awak tadi. Tugas yang keempat, lukiskan lakaran 3 iaitu lakaran yang sudah ditambah baik. Okay, nampak macam banyak tugas ni kan? Okay, tapi don't worry. Ini adalah tugasan selama 1 minggu. Tugasan selama 1 minggu. Maksudnya hari ni Isnin. Okay, kita hantar balik kepada cikgu hari Isnin. Kalau dapat hantar lagi awal, lagi bagus. Okey, jadi tugasan ini adalah tugasan selama 1 minggu. Sebab minggu depan cikgu akan sambung dengan cara pengiraan kos, pemilihan bahan dan penghasilan artikel jahitan. Okey, kat mana nak buat lakaran ni? Okey, buat di dalam buku RBT. Buat tugasan ini di dalam buku RBT. Okey, jelas? Ada 4 tugasan. Lakaran 1, lakaran 2, jadual penilaian dan lakaran yang sudah ditambah baik. Tugasan ini selama 1 minggu buat di dalam buku RBT. Okey, cikgu rasa itu sahaja daripada cikgu. Jangan lupa jaga kesihatan diri. Stay safe, stay at home. Kita jaga kita. Assalamualaikum. Jumpa awak minggu depan.